Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, so kelas hari ni pagi-pagi. So tak tahu lah ni baru 27, tolak cikgu so 26. Okay, kita teruskan dulu. So, nanti kalau tak nampak ke, hilang dari radar ke beritahu Okay, so untuk hari ni kita masuk volume. Semalam kita dah bincangkan apa dia? Area under curve. Area under the curve. Okay, so hari ni volume. Dan volume ni dia, awak tahu lah volume ni isi padu. Awak tahu isi padu apa yang kita dah belajar dalam silibus awak? Contoh isi padu silinder lagi. Apa lagi? Kon. Kan. Awak ada isi padu silinder. Sekejap. Isi padu silinder. Kon lagi. Cuboid. Kuboid, kubus. Sfera ada tak? Ada. Sfera ada kan sebab dia 3D. Okay, kalau sfera dia pasangan dia ada hemisfera lah. Okay, kalau isi padu apa namanya ni? Silinder apa formula dia? Pi? Pi R H bukan. Okay, pi R square H kan, height. Okay, kalau cone dia ada over 3. So 1/3 pi R square H juga. Okay, kalau yang ni je lah X. Okay, kalau hemisfera ataupun sfera macam mana? 4/3 tu je kan. Okay, so kalau ni dia ada 4/3. Okay, 4/3 pi R cube. Okay, so kalau benda tu sebarang lengkung mungkin macam ni. Okay, dia bukan cone tapi dia berlengkuk kat sini. Maksudnya curve kat sini. Ada tak formula yang awak dah belajar? Ada tak apa-apa formula yang awak pernah belajar untuk kira ni volume benda yang berlengkuk macam ni? Yang dy dx tu ke cikgu? Dy dx ada. Dy dx itu untuk kira apa? Kecerunan kan? So ini isi padu kalau luas kita just kira separuh je, luas ke bawah lengkung. Dia tak ada ambil bahagian yang bulat ni. Tapi kalau awak ada satu objek macam ni, mungkin awak cipta satu objek yang macam ni. So awak dah tak ada formula, so awak mesti guna integration. Okay, so dia integration ni kalau untuk volume ni boleh kira untuk semua polygon pula. Boleh kira untuk semua, contohnya untuk silinder, cone, semua kita boleh kira guna formula integration. Maksudnya kita dah boleh abaikan rumus-rumus ni. Rumus-rumus, sekejap. Okay, rumus-rumus ni maksudnya kalau tak nak pakai pun tak apa. Dia boleh pakai terus integration. Okay, so kita tengok yang integration ni lah. Sekejap. Okay, so awak tengok sini, awak boleh salin yang bahagian ni. Okay, dia ada dua diagram. Ada A dengan B. Okay, graf awak ada nama lah YFX. Fx ni biasanya digantikan dengan function Contohnya Y equal X square, Y equal X cube. Okay, so Y equal Fx. Awak nampak ada part X axis and Y axis. Okay, so kalau kita nak find volume generate of a region revolve at X axis. Maksudnya isi padu yang ni kita kata kalau bahasa Melayu dia dikisarkan. Dikisarkan.
Okay, pernah tengok blender kan? Kalau blender tu awak letak satu objek, dia akan berpusing berapa degree? 360. Biasanya dia akan berpusing 360 degree kan. So sama je. Okay, diagram ni awak nampak graf ni warna merah ni. Sekarang ni huruf A ni dia kata revolve at X axis. Maksudnya kita blend dia pada paksi X. Ni paksi X kita. So kita tengok paksi X, dia ibaratnya awak buat reflection lah. Kalau reflect, dia punya paksi akan pergi ke sini. Reflection yang merah tu macam ni. Okay, so bila awak blend dia akan jadi bulat macam ni. Maksudnya dia berpusing, pusing macam ni. Okay, setiap tempat ni berpusing lah sepatutnya. Okay, yang berpusing ni biasanya kita pun dalam exam dia tak tulis lah yang berpusing tu Awak just tahu nanti bila macam ni kejap cikgu tukis semula. Contoh awak ada macam ni, dia kata find the volume generate at X axis. So awak tahu dia punya graph mesti macam ni. Maksudnya sini kita sedang mencari mencari isi padu kawasan Belorek. Tapi dari segi teori dia sebenarnya kita blend, maksudnya pusing sampai hujung. So objek ni dah tak ada nama. Dia bukan cone, dia tak ada nama lah, maksudnya bukan cone, bukan silinder. So bila dia bukan cone dengan silinder, kita boleh terus guna formula integration. Okay, so cara tulis dia adalah integrate. Katakan O ni adalah A So daripada A sampai mana kita nak integrate? Sampai yang last limit B. Okay, so A to B. Okay, formula dia lain sikit Sekejap. Okay, mesti ada pi. Tengok kita ambil limit from X axis. So sini mesti Y square. Itu je beza dia. So volume X axis, integration A to B pi Y square dx. So dx ni sebab apa? Sebab kita ambil limit dari X axis. So di respect to X axis. So kalau Y kita jangkakan dia mestilah, okay, tengok dulu graf dia. Kalau Y kita reflectkan dia akan jadi macam ni. So bila awak blend dia ataupun awak generate dia akan berpusing, pusing. So ni adalah dia punya isi padu Dia punya volume. So dia jadi bentuk apa sebenarnya ni? Yang ni ada nama. Nama dia hemisfera. So kita bolehlah guna formula hemisfera tadi. Hemisfera tadi actually dia adalah 4/3 pi r cube, tapi kena tambah 1/2. Tapi biasanya kita tak berminat dengan formula ni, kita akan pakai integration. Sama juga limit daripada mana ke mana. Katakan sini A, yang hujung ni B. So limit from A to B pi. Kita ambil limit daripada Y axis. So sini function mesti X square. Okay, boleh tak follow setakat ni? Boleh. Okay, so volume dx kita akan pakai pi y square. So kita dah belajar karakteristik iaitu pi ni sebenarnya number. So kita galakkan pelajar tulis nanti masa kira pi duduk dekat luar. Pi AB so y square dx. Maksudnya kita galakkan letak kat luar sebab dia tak terlibat dengan integration. Maksudnya yang integrate nanti adalah y square. Okay, so sambil tu salin Okay, tengok contoh.
Okay, so soalan dia find the generate volume in term of pi. In term of pi, maksudnya pi tu jangan tukar 3.142. Okay, when a region bounded by the curve y equal to x square plus 3, the line x equal to 0 and x equal to 2. Okay, bermaksud sini ada number 2. Sini 0. Okay, maksudnya dia nak cari volume daripada sini, x equal to 0, x equal to 2 and curve. So kalau awak generatekan dia punya volume, maksudnya kalau x exist, kita akan pergi pantulkan dia ke bawah lah. Macam ni lebih kurang Maksudnya kita sedang mengira kawasan yang ni. Okay, so bila kita nak kira kawasan berlorek yang ni, kita tak ada formula, cone tak ada, silinder tak ada. So apa kita buat? Kita terus guna integration A to B. So A kita 0, B kita 2, pi, y square dx. Okay, sekarang kita nampak fungsi yang ada kat sini ialah y sahaja. Ni y sahaja. Okay, so bila y sahaja, awak kena adjust lah sebab sini awak nak y square. So biasanya adjustment ni kita buat dekat tempat lain. So kita kat sini kita buat y square equal, macam mana nak squarekan dia? Macam mana? Sini y. Tapi sekarang dia minta y square. Macam mana? Tertidur semua tu? Bangun, bangun. Cikgu, Ya. yang 2x square tu jadi 2x ke? Kalau sini y square, sini sebelah kanan sepatutnya buat apa? Kena square root Tak boleh. salah. Kena square juga. Square juga. Okay. Okay. So, kalau awak squarekan dia dapat berapa tu? Awak nak guna formula ke nak expand bracket? Formula. Kalau nak guna formula yang composite function tu lah. Okay, so kat sini kita akan buat kalau guna formula, kita pun tulis integrate pi letak kat luar 0 to 2x square plus 3 square dx. Okay, so pi, So pi, okay, awak start integrate dia jadi berapa ni? Integrate dia akan jadi 2x square plus 3 cube over 3 bracket apa? (4x). Sebab yang dalam bracket ni mesti differentiate yang dalam ni. Tapi kalau awak tak nak guna formula ni sebab awak tengok 2x square plus 3 tu square. So awak boleh je buka 2 kali bracket. 2x square plus 3, 2x square plus 3. So awak akan dapat 4x 4 plus 6, 12x square plus 9. Ini kalau kita expand bracket. So kita nampak kalau kita expand bracket, kita nak sub value pun okey. Tapi kalau awak tak nak, awak dah buat yang macam ni, teruskan je lah. Nanti double check jawapan Okay, so sekarang bila kita dah integrate, kita kena masukkan number macam tadi lah, number 2 and 0. So pi, okay, masukkan dengan number 2 dulu, 2 square plus 3 bracket cube over 3 bracket 4 times 2 minus 0. Oh, 0 ni tak boleh kena ganti. Bahaya. Sebab dia ada value Okay.
Okay, 2 bracket 0 square plus 3 cube over 3 bracket 4 macam tak logik bawah ada 0. Okay, so kira yang bahagian ni dapat berapa? Dapat berapa? Sekejap cikgu. Dapat pecahan ke cikgu? Okay, pecahan ni berapa? Kalau mix number dia berapa? Pecahan bercampur. Dapat tak 75? Dapat. Sekejap cikgu. 55 11/24. Orang lain dapat sama? Satu 331/24 cikgu. Oh ya, tak sama dengan jawapan. Sebab kau ikut jawapan. Yang sebelah tu make error. Itulah ni dah salah dah ni. Maksudnya macam dah ibarat dah tak boleh kira dah ni. So maksudnya tak sesuai lah kita guna integrate yang Fred ni. So kena guna yang ni lah ni. Okay, kejap. Okay, so tulis balik kejap. Sebab tadi kalau over 0 tadi kan tak boleh kira ini. Okay, so kalau semula tadi kita ambil integrate tadi pi. Okay, ini. So dia akan jadi 4x power of 5 over 5 plus 12x power of 3 over 3 plus 9x. Okay, so pi bracket okay, yang ni better lah. Okay, dapat jawapan bagi tahu. Teacher, Berapa? 378 ke? Over 5. Okay, kalau over 5, kalau sebab cikgu ada jawapan kat sini yang mixed number, betul tak? Kalau awak tukar jadi 75 75, 3 over 5. Baik. Okay, betul lah tu.
Okay, kalau unit cube lah. Okay, so kalau cikgu tengok syllabus awak, untuk ni kan kita panggil ni composite function. Composite function. Okay, kalau kita tengok balik dalam syllabus awak, dia punya composite function tu terhad sampai ada ax plus b n. Maksudnya x ni power dia 1. So bila x dia power dia 2 kat dalam ni, dah tak ada dalam syllabus awak. So awak pakai expand bracket lah. Maksudnya kalau dia bagi yang dalam bracket tu ada power more than 1, awak kena expand bracket. Sebab lagipun kuasa kat luar ni just kuasa 2. Boleh lagi expand bracket . Okay, so tu example 1. So ni tadi kira padam lah. Okay, so tengok example 2. Okay, example tu awak ada macam ni. Okay, so kita nak find the generate volume in term of pi when the shade region in the diagram is rotate through 360 degree about y axis. So dia kata nak rotate y axis. Actually awak tak perlu lukis yang reflection. Reflection tadi konsep. Kalau awak reflect pun awak nampak dia macam tak ada bentuk apa-apa . Kalau reflect maksudnya dia kat sini . Maksudnya kita tak nampak apa-apa bentuk lah kat sini. Dia bukan silinder, dia bukan cone. So kita terus guna integration. Even dia cone or silinder pun awak digalakkan guna saja integration. Okay, so starting dia mestilah tengok soalan kalau dia kata rotate through 360 degree about y axis. Lagipun kita nampak limit pun dekat y ni. So terus tulis integration pi. Okay, dy, so x square. So sini a dengan b. Sini volume. Okay, so masa awak nak replace dia punya ni, awak boleh tulis v equal pi. Integrate. Okay, 1 to 4 x square. Okay, kat sini lah kita kena adjust sikit sebab sini x square. X awak sekarang kat sini. Awak nak x square. So macam mana? Nak tukar-tukar dia? Tukar kat tempat lain Maksudnya tukar macam ni. X equal 6 over y. Mula-mula tukar tempat. Then dia kata nak x square. So x square equal bracket 6 over y square. Okay, so x square equal 36 over y square. Okay, so kita adjust terus siap-siap. Y square tu patutnya duduk je terus ke atas. Index negatif. Sebab apa? Sebab nak integrate y or x mesti ke atas. Okay, so kat sini kita masukkan 36y negative 2. So dy. Boleh tak? Untuk kes-kes tertentu awak kena buat adjustment pada function. Kalau function awak nak x square, awak mesti ambil subjek dia sebagai x square. Okay, boleh follow ke? Boleh cikgu. Okay, so sekarang dah boleh start integrate. So integrate dia akan dapat pi. Okay, 36 kekal. So 36 y negative 1 plus 1 So over negative 1, 1, 4. Okay, ingat kalau kita nak find the value, sebab ni nanti lastly awak akan dapat value. Maksudnya, boleh je biarkan saja equation ni macam ni. Ni boleh je biar macam ni. Ataupun, ada pelajar dia tak selesa, dia nak
kembali ke bentuk asal. Okey, pilih yang mana. Kita nak kembali ke bentuk asal ataupun nak biar je. So, kita galakkan biar tapi kena buat kiraan bracket betul lah nanti. Sebab awak ada indeks negatif. So, 36 bracket 4 bracket indeks dia negative 1 over negative 1 minus 36 36 1 negative 1 over negative 1. Okey, sebenarnya kalau kita kekalkan indeks negatif, cara tekan kalkulator je lah, rumit sikit. Dia akan menyebabkan awak mungkin ada typing error lah kat situ. Awak cuba dulu tekan macam ni, kalau awak rasa bermasalah, awak kena guna yang positifnya. Okey, sepatutnya awak mesti dapat kira. $27 ke cikgu? Okey, betul. 27 pi. Pi jangan lupa ya, sebab pi tu ready kat luar. So pi mesti tulis. Kalau dia tak kata in term of pi, awak boleh subkan pi tu dengan 3 point. Maksudnya boleh buat pula 3.142. So awak akan dapat jawapan lain lah. Tapi kalau kita galakkan memang dia tak cakap ke, dia cakap ke, kita nak jawapan dia dalam pi. Biasanya kita memang untuk volume, kita last answer kita in term of pi. So 27 pi. So kalau awak tengok awak tak ada masalah untuk kira indeks negatif macam ni, so awak boleh teruskan lah. Tapi kalau memang awak kira dalam kalkulator tak dapat 27 pi, awak cuba pula kaedah yang ni, yang ada arrow ni. Maksudnya adjust dulu, baru ganti value. Masalahnya bila adjust pun salah. Tu yang masalah tu. Bila adjust salah, baik tak payah adjust. Macam tu lah. Teacher, Ya. saya dapat 9. Salah lah. Sebab buku teks ni kenapa dia substitute dengan 2? Dia salah tu. Dia salah tulis kan. Tapi jawapan betul kan? Jawapan betul. Dia salah tulis. 1 sepatutnya. Nanti awak betulkan balik kat buku teks tu. Muka surat 108. 36/1 tu. Okey. Boleh Boleh. Okey. Ya Allah. Okey, untuk case ni, case yang ketiga ni, kita nak try guna formula lain. Formula lain maksudnya, kalau kita generate to x-axis, ni kita rotate x-axis. Okey, kalau awak rotate x-axis, awak punya volume ni, kalau awak buat imajinasi awak sendiri, dia reflect macam ni, dia akan jadi bentuk apa ni? Cone kan? So awak tahu cone tu ada formula. Formula cone dia mesti consider
ada radius. So awak tahu tak radius dia berapa? Maksudnya daripada sini, pada x-axis ni. Sini sampai atas ni berapa? Tu je lah masalah dia, kita kena cari berapa tinggi ni. Okay, berapa tinggi dia? Kalau x awak 4 tinggi dia. Kalau x awak 4, y awak pun 4. So awak tahu R dia 4. Okay, so ni R dia 4, bawah pun 4 lah. Okay, macam mana dengan height dia ni? H dia, tinggi dia. Height. Height dia pun sama kan? 4. So kalau kita tak nak guna integration, kita boleh je kira volume dia ialah 1/3 pi r cube. Pi r square h. So akan dapat 1/3 pi 4 square h. So akan dapat berapa ni? 64 64/3 pi. Nanti awak double check betul tak? Betul. Okay, tapi kalau kita nak guna integration, kita akan kira V equal integrate pada 0 to 4. Okay, function dia sepatutnya kalau dx mesti apa? Y square kan? So dia akan jadi x square lah Y square, kalau sini y square, x pun jadi square. Okay, so kalau integrate dia akan jadi x cube over 3 40. So kalau ganti nanti awak tengok jawapan dia sama tak? Sama teacher. Sama, itu maksud dia. Integrate ni boleh guna untuk apa-apa sahaja bentuk. Oops. Maksudnya awak tak semestinya awak tahu, oh ni jadi cone, awak guna formula cone. So awak boleh je terus integrate. Sama juga dengan luas. Kalau area hari tu pun sama. Kalau awak nak kira area, sepatutnya kalau bentuk macam ni, area dia mestilah area of triangle. Boleh je guna 1/2 base height. Tapi kalau awak tak nak, awak boleh je guna integrate function tu sendiri. Maksudnya kita ada pilihan. Tapi disebabkan tajuk ni tajuk integration, kita galakkan pelajar guna integration lah. Kita galakkan guna yang ni lah. Tapi kalau awak terguna yang ni disebabkan bentuk dia memang cone, boleh. Tapi kalau bentuk dia macam ni, confirm lah bukan cone. Beza kalau curve dia tak jadi cone. Okay. Sekejap. So bila dia boleh jadi silinder? Bentuk graf yang macam mana boleh jadi silinder? Kalau yang dia saya ingat macam tu, dia boleh jadi cone. Kalau dia nak jadi silinder, graf dia mestilah bentuk macam ni Mesti bentuk macam ni. Yang ni dia boleh jadi silinder. Sebab kalau awak rotate to y axis, dia akan berpusing macam ni. Ni jadi silinder. Tapi nanti function dia, sini katakan 2, so sini x equal 2. Okay, dia boleh jadi silinder lah untuk case yang macam ni, ataupun graf dia macam ni. Macam ni pun jadi silinder juga Contoh y equal 3. Kenapa dia jadi silinder? Sebab kalau dia rotate, dia akan kat bawah ni. Kalau rotate to x axis macam ni, rotate to y axis macam ni. So dia boleh jadi silinder, boleh juga guna terus formula integration. Kalau tak, boleh guna formula silinder. Okay, boleh teruskan? Boleh. Okay, so nombor 3. Nombor 4. Okay, nombor 4, graf dia.
So hari ni seorang je tak ada. Siapa? Dua orang. Okay, so koordinat A. Contoh ni semua contoh dalam textbook Maksudnya siapa yang tercicir tu nanti boleh check balik. Okay, ni example 23 kalau textbook. Okay, so awak ada two graph. Yang first adalah y equal 1 over 4x square. Satu lagi straight line y equal to x. So dia ada, apa kita panggil ni? Apa kita panggil ni? Yang titik ni? Intersection point. Intersection. Okay, so there are two intersection points. Satu dekat O, satu dekat A. Okay, dekat origin kita tahulah mesti 0, 0. Dekat A ni mesti ada koordinat lain. So koordinat ni biasanya kalau dia tak suruh cari pun awak mesti cari. Kalau tak nanti awak macam mana awak nak tahu limit dia berapa. Sebab shape region ni start pada A. Okay, so kita pun macam mana nak find the value of ni, find the coordinate of A. Kalau intersection je dalam kepala awak mesti ada simultaneous. Okay, buat simultaneous. Simultaneous dia simple je sebab dia bagi y. So kita buat soalan A. Simultaneous, satu y equal 1 over 4x square, satu lagi y equal x. Kalau nak buat guna kaedah eliminate, tolak lah. Tapi biasanya kita guna kaedah substitution Sekejap. Okay, so kita guna kaedah substitute. So y equal to x. So kita ambil 1 over 4x square equal to x. Awak nampak dia macam kuadratik So bolehlah macam-macam cara ni. Contohnya kita pindahkan dulu. Then kuadratik, kita tahu kuadratik kita tak galakkan kat depan ni macam ni. So apa kita buat? Tapi kalau awak nampak sini ada ax square plus bx, c tak ada. So actually kita boleh teruskan je dengan factorize. Factorize, so kat sini tengok 1 over 4x minus 1. Maksudnya tak perlu guna calculator mode equation ABC. Terpulang lah, ada dua kaedah lah. Satu mode equation, tapi kalau ax square plus bx, kita boleh terus factorize, dapat macam ni. So firstly awak punya jawapan adalah x equal to 0. Kena tahu ni x equal to 0. Yang secondly awak punya 1 over 2x equal to 0. So kena buat dua kali. Satu lagi 1 over 4x minus 1 equal to 0. So x awak dah tahu dah 1, 0. Satu lagi berapa? Oh. Okay, so ada dua. Okay, tadi kita kata ada two intersection point. Yang pertama 0 ni lah. 0 yang ni. Yang kedua yang ni confirm dah sini 4. Okay, so bila x awak 4, y awak berapa? 4. X equal to y equal to x. Okay, so x 4, y pun 4. Maka awak tulis balik kat situ koordinat kita adalah 4, 4. So koordinat A ialah 4, 4. So tak ada masalah lah untuk yang simultaneous ni So dia pinjam bab lain dalam bab integration So awak kena gabungkan lah bab-bab yang awak belajar tu. Okay, soalan B. Volume shape region about X exists. Okay, shape region awak sekarang ni bentuk dia macam mana nak kira? Sebab kita belajar tadi dia mesti macam bawah graf. Sekarang ni dia kalau curve shape region atas. Tapi kalau straight line yang color merah shape region dia bawah. So seolah-olah awak kena buat satu operation minus. Kena tolak. Okay, yang merah dengan biru ada dua graf. Yang mana volume dia lebih besar? Volume merah ke volume biru? Volume biru. Volume biru. Ya, sebab dia tinggi sikit pada kalau yang lengkuk tu di bawah. Tapi bahagian shape region dia stop dekat A Okay. So kalau biru, tengok kalau cikgu highlight volume biru.
Sekejap. Kalau cikgu highlight volume biru ni volume dia. Nampak volume dia akan jadi lebih kecil daripada volume dia ni kita tak nak pun sebenarnya. Tapi kita boleh kira. Tapi kalau volume yang color merah punya, color merah volume dia start pada sini. Sampai ke bawah ni. So mana lagi besar? Mestilah volume graf yang berwarna merah. Sebab kat buku warna biru. Patutlah kat confuse. Oh, okay, sorry. Cikgu tukar color. Okay, so volume segitiga ni lah ataupun volume cone minus volume yang bawah lengkung ni. Okay, so kalau kita perhatikan kat sini, dia ada redundant tempat dia yang redundant dekat kawasan ni lah. So kita kena tolak. Okay, so cara nak tolak dia, kena buat pengiraan 2 kali lah. So untuk dapatkan volume, kita buat kita galakkan buat asing lah. Volume yang pertama, volume yang besar tadi ialah volume daripada 0 to 4 dx ada pi. Sepatutnya kat sini apa fungsi dia? Sepatutnya y square ni kita refer untuk y yang merah. Okay, so kita boleh je kalau tak nak salin banyak kali, kita, sekejap dia slow sikit. So kalau tak nak salin banyak kali formula tu, awak terus je lah kat sini x square. Okay, volume yang kedua nanti adalah integration 0,4 pi siapa? Sekejap. Mana pergi pula? Okay, 1/4 ni ini. So macam mana awak nak, tadi awak nak x square. Kita nak x square, so adjustkan dia jadi apa? Kita nak x square pula. Kita nak y square kan? Kalau y square dia akan jadi x power of 4 over 16. Dapat tak? Dia adalah 1/4 x square times 1/4 x square. Double Okay, so x jadi x4, 16. Okay, so kita pindahkan formula tu ke bawah ni. X4, 16. So untuk kes macam ni letaklah bracket. Okay, so kira untuk dua-dua kes ni kemudian tolakkan V1 minus V2. Lepas kita kira nanti kita akan buat V1 minus V2. Sebab kita tengok volume yang pertama lebih besar. Okay, so kita kena buat dululah V1 pi. Awak integratekan sekejap. Okay, volume yang pertama dapat berapa ni? 64/3 Okay, volume yang kedua. Okay, pi.
X power of 5 over 5, 16. Okay, double check jawapan awak ya. Okay, dapat sama tak? Sama Okay. So kesimpulan dia untuk bab ni tak banyak cerita pun. Beza sikit dengan differentiation. Differentiation dia ada banyak konsep. Macam yang cikgu buat summary hari tu lah. Tapi untuk case yang integration actually dah tamat lah ni. Cuma dia ada sedikit application of integration ni, just application daripada semua konsep yang awak dah belajar dalam cerita ni. Dia bagi dalam bentuk solution lah ataupun dia bagi dalam bentuk problem solving. So kita kena berfikirlah kat situ. Tapi ceritanya masih sama, isi padu dan area. Okay, so tengok sikit dia punya kesimpulan ya. So integration, pertama awak mesti tahu dia adalah inverse of dy dx. Okay, itu konsep yang akan diuji lah. Konsep yang akan diuji, contohnya dia kata kat sini, contoh dia kata y equal x cube, x square. Okay, kalau dia beri macam ini maksudnya dia macam menguji semula apa yang telah diberi. Kemudian diuji semula, integrate 2x, awak terus jawapan awak x square. Sebab dia dah bagi memang x square, tak payah c lah. Untuk case macam ni inverse of dy dx, inverse of differentiation. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua dalam cerita ni adalah area under curve. Dan konsep yang terakhir ialah volume. Okay, kalau area awak tahu hari tu formula dia integrate AB. Kat sini kalau dx, sini y. Simple je. Tapi kalau volume, kalau awak nak integrate A to B, dia ada pi. Kalau dx, kat sini ada y square. Itu sahaja perbezaan dia. Okay, so ada 3 sahaja konsep dalam bab ni. Yang awak kena mahir ialah kaedah integrate, kaedah differentiate. Sebab kalau dia bagi dalam bentuk cert, dia bagi dalam bentuk yang complicated, kita mesti boleh berjaya integratekan dia. Selain padanya, kita mesti tahu macam mana nak kira lah. Kalau dia bagi simple je macam ni, area dia senang. Tapi kalau dia bagi satu curve, lepas tu ada pula satu garis. So dia minta yang ini sahaja. Tu awak kena fikir macam mana nak buat. Curve, area curve minus area of straight line. Area curve lebih besar untuk kes ni. Sebab area dia di atas. Kalau straight line bawah. So kena tolak. Sama juga dengan volume. Okay, macam mana, ada soalan tak?
Ada soalan? Tak ada. Tak ada ya. So macam nanti cikgu check balik sama ada nak bincang application ataupun terus masuk bab 4 ya. Okay, so untuk hari ni kita tamatkan setengah jam awal sebab cikgu bagi masa untuk awak buat kerja lah sebab takut lepas ni pun ada kelas juga kan. Okay, so untuk kerja hari ni catat siap-siap lah Dia macam banyak sikit kot. Page 115. Nombor 1 dengan 2 je teacher. Sekejap. Ambil yang full format lah. Kalau full format dia yang ada ABC macam nombor 10 macam tu. Sekejap Rasanya better ambil nombor 9. Dia ada gambar otak tu susah sikit lah kot. Boleh cubalah tu. Nombor 9, nombor 10. 9, 10, 12. Okey, 3 soalan yang perlu memerah otak. 3 je. Okey, boleh Cikgu, 9, 10 dan 12 musrat 115 dengan 116 je lah cikgu. Okey. Okey. Tu pegang buku teks satu maksudnya. Aduh, ingatkan ada yang mama yang duduk depan komputer. Memang cikgu. Pula 7.30 ke lah. Aduh lah. Oh betul cikgu. Memang susah sikit. Saya dah tidur awal dah. Tapi pagi tadi migraine tu. Main game. Migraine cikgu, migraine. Kan main game bagi buta. Tak. Okay. So untuk hari ni kerja dulu. Ambil masa lah untuk buat Boleh cikgu. Okay, boleh rehat sekejap. Okay, bye-bye. Salam. Baik cikgu. Terima Assalamualaikum kasih. cikgu. Cikgu. Okay. Selamat pagi cikgu. Okay, sampai